Assalamualaikum, hai Jamal MA di sini. Okey, untuk video kali ini saya akan kongsikan pula tentang EGR. Sebenarnya ada orang bertanya tentang EGR ni kan, tetapi saya baru teringat kan untuk soalan ni. Dan alang-alang di sini, okey, saya ada part engine yang akan dapat menerangkan tentang EGR ini dengan lebih baik. So saya tidak lepaskan peluang ini. Okey, sebelum saya simpan atau sebelum saya buang ataupun sebelum saya jual benda-benda ni, baik saya gunakan dulu untuk menerangkan kepada anda apakah dia EGR. EGR ni bermaksud exhaust gas recirculation. Okey, dia akan recycle semula gas exhaust tu untuk dimasukkan semula ke dalam engine. Okey, dari exhaust side, okey, dia akan lalu fitting yang di mana EGR valve ini melekat, okey, dan dia akan bypasskan ataupun lalukan exhaust tadi untuk sampai ke intake manifold. Okey, jadi yang ini saya akan terangkan sekejap lagi. Okey, sebenarnya EGR ini ada beberapa kendalian lah kan. Okey, ada yang elektronik, ada yang mechanical kan, dan ada yang normally open dan ada yang normally close. Okey, normally open ni dia sentiasa terbuka. Okey, dalam keadaan biasa dia terbuka. Okey, bila dia aktif dia akan tutup laluan exhaust. Okey, itu normally open. Normally close ni, okey, dia sentiasa tertutup. Okey, dia sentiasa tutup. Bukan laluan exhaust tertutup, yang ini sentiasa tertutup. Exhaust dia sentiasa terkunci. Valve dia sentiasa terkunci. Apabila mencapai certain RPM, dia akan terbuka kan. Bila dia terbuka, dia akan buka laluan exhaust. Dia macam itulah kan. Mungkin agak susah anda faham, tetapi bagi orang yang biasa dengan elektrik, dia akan faham normally open, normally close. Okey. Jadi EGR di K20 ni, okay, dia sebenarnya normally open. Okay, normally open, di mana pada RPM rendah dia akan lalukan exhaust dari exhaust side ke intake sini, okay. Dan semasa mencapai RPM yang lebih tinggi seperti 4000 ke atas, okay, valve ni akan tertutup dan dia akan menghalang exhaust untuk sampai kemari. Okay, kenapa EGR ini dipasang? Okay, EGR ini dipasang disebabkan dua perkara utama, yaitu mengurangkan pencemaran monoksida ke udara, dan kedua mengurangkan penggunaan bahan api. Bagaimana kita ingin mengurangkan pencemaran monoksida ke udara? Salah satu adalah dengan mengurangkan penggunaan bahan api. Jadi EGR ni dia membantu kita mengurangkan penggunaan bahan api. Yang ini menjimatkan bahan api lah, menjimatkan minyak. Okey. Udara akan lalu di sini. Di sini dia akan bercampur dengan bahan api ataupun bahan bakar lah, minyak, petrol. Dan di sana dia akan terbakar di dalam combustion chamber, kan? Okey, tetapi tidak semua udara yang dibakar di sana, yang digunakan sebagai pembakaran di dalam combustion chamber, tidak semuanya akan terbakar, kan? Tidak semuanya akan meletup. So, lebihan oksigen yang kita gunakan di sana, dia akan sedut semula melalui laluan ataupun EGR bypass, kan? Okey, dan dia akan berada semula di manifold, okey. Kemudian kita akan bakar dia semula. Dua kali pembakaran, kan? So, EGR ni membantu meningkatkan torque engine semasa RPM rendah sehinggalah ke RPM sederhana, iaitu kira-kira 3500 RPM. Yang di sini yang kita panggilkan dia menjimatkan minyak, kan? Okey. Sebab udara panas akan membantu meningkatkan torque. Okey. Tetapi semasa berkelajuan tinggi, okey, EGR ni dia akan tutup laluan bypass tu. So exhaust dia tidak akan lalu di sini. Okey. Jadi EGR ni kita gunakan semasa kita berkelajuan rendah saja, yakni 4000 RPM ke bawah, okey. Dan EGR ni tidak semestinya ada pada Civic. Kebanyakan kenderaan moden sekarang ni memang ada EGR. Jadi saya tunjukkan kepada anda laluan EGR ini, okey. Baik, di sini ada head engine K20, K24 kan. Tetapi yang ini, okey,
Engine ini asalnya memang tidak ada EGR, tetapi kita boleh gunakan dengan engine ataupun dengan sistem yang menggunakan EGR, kan? Seperti ini K24A2 TSX, tetapi kita boleh gunakan dia dengan blok engine FD2, kan? Kita boleh gunakan dia dalam FD2 sebab dia ada EGR di sini. Tetapi di TSX, mungkin dia tidak menggunakan EGR. Dia ada bracket laluan EGR di sini, tetapi dia cuma ada laluan air dan tiada EGR di sini. Ini untuk TSX, okey. Baik, jika Anda lihat ini, yang hitam ni adalah laluan exhaust gas, kan? Jadi laluan ni dia bersambung dengan laluan exhaust untuk piston number 4. Okey. Di dalam ni kita boleh tengok ada laluan, kan? Ada lubang lah untuk sampai kemari. Okey. Dan kemudian dia akan di sini ada EGR. Okey, di sini ada EGR. Gas tu akan lalu sini, dia lalu EGR, kemudian dia akan masuk semula kemari. Lepas dia masuk kemari, kita akan nampak dia keluar dari sini. Okey. Selepas tu dia akan masuk sini. Ini adalah manifold FD2, manifold standard saya. Okey. Nampak? Okey, dia keluar sini, dia akan masuk sini. Kemudian kita tengok di bawah dia ada laluan sini. Okey, laluan untuk masuk semula ke manifold ni. Okey, mari kita buka pula apa yang ada di dalam ni. Okey, inilah dia dalam tu intake, kan? Okay. So exhaust tu dia akan keluar dari sini dan dia akan masuk semula ke dalam engine melalui lubang-lubang ini. Okey. So setengah kereta, terutamanya yang menggunakan manifold seperti ini, yang manifold sama-sama seperti FD2, kan? Saya ingat ada juga Honda Odyssey yang menggunakan manifold seperti ini. Okey. Besi di sini dan plastik di bahagian sini, okey, warna hitam, okey. Yang tu pun sama juga, dia menggunakan manifold ini, okey. Jika anda menggunakan engine K24 ataupun K20 yang menggunakan manifold ini, okey, di mana pada mungkin pada satu ketika, kan, anda melihat exhaust putih keluar daripada exhaust anda, okey, jangan gopoh, okey. Jangan terus buka head, tukar gasket, okey. Itu adalah langkah terakhir, okey. Apa yang anda perlu lakukan adalah tengok dulu bahagian ini, okey. Buka dulu, ada bolt 1 2 3 4 5 6 7, ada 7 bolt di sini. Buka dan bersihkan yang ni. Okey, bersihkan yang ni. Kalau dapat bersihkan juga yang ni lah sekali, kan. Tapi semestinya yang ini sajalah yang dibersihkan. Yang ini akan menakung minyak kotor ataupun minyak hitam, kan, dari engine kita. Dan ini dan minyak di sini apabila masuk semula ke dalam combustion chamber, okey, dia akan menghasilkan asap hitam. So bersihkan yang ini dahulu, okey. Kalau masih juga warna hitam, kalau masih juga exhaust mengeluarkan asap putih selepas kita bersihkan yang ini, barulah kita tukar kita punya head gasket. Di awal video tadi saya cakap EGR ni mengurangkan penggunaan bahan api, kan? Okey, so kita jimat minyak. Okey, itu kelebihan dia. Keburukan dia, okey, disebabkan saya tunjukkan tadi, kan, kita akan recycle kita punya gas exhaust dan sebenarnya dia akan menambahkan kepanasan engine. Okey. So, engine saya ni saya sudah delete EGR, okey. Macam mana saya delete EGR? Okey. Anda perhatikan di sana. Okey. Di mana laluan EGR ni saya sudah plug menggunakan adapter ni, kan. Manifold saya pun saya sudah modified, saya sudah potong. Saya ingat saya ada tunjukkan di video saya sebelum ni, kan. So
Ini adalah cara saya delete EGR, dan Anda pun boleh gunakan cara ini untuk mendelete EGR. Okey. Kita tidak boleh buang EGR ini daripada engine kita sebab dia ada harness kan. Dan kalau kita buang EGR ini, okey, kita cabut harness dan kita buang EGR, kemungkinan engine check light engine akan menyala kan. So kita tidak mahu yang itu. Okey. Jadi kalau kita buang EGR ini terus dari engine nih, okey, memang banyak kerjalah kan. Kita delete code dan sebagainya kan. Tetapi dengan cara yang saya tunjukkan nih, kita tidak akan delete apa-apa code, okey? Dan EGR kita masih ada di sini. Jadi, apakah efek kalau kita delete EGR seperti yang saya terangkan tadi? Sebenarnya kalau saya rasa lah macam tidak ada apa juga lah. Cuma mungkin kita tidak jimat minyak. Tetapi saya rasa saya masih juga jimat minyak nih kan. Kemudian dari sudut perundangan, Malaysia belum ada lagi perundangan yang buat yang mengharamkan kita delete EGR kan. Kalau di negara barat pun di EU kan, okey, kilang diwajibkan memasang EGR. Okey, kilang diwajibkan memasang EGR, tetapi apabila pengguna ingin delete EGR itu bukanlah satu kesalahan. Maknanya kita boleh delete kita punya EGR. Okey. Dah pelik lah peraturan di sana kan. Jadi ini sajalah perkongsian saya untuk kali ini. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe channel Jamal MA. Assalamualaikum. Bye bye.